أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, Malaysia. Seterusnya ahli jawatan kuasanya Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB, Tan Sri, Tan Sri, Datuk-datuk, datin-datin, dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada kuliah maghrib kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Tengok macam ada yang lapar je. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga. Amin insya-Allah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kepada Allah kerana pada malam yang baik ini Allah pilih kita boleh duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Alhamdulillah. Yang mana ialah musim hujan begini kan. Saya daripada Sungai Buloh sampai ke sini hujan je. Jadi jalan pelan je. Saya pun risau sampai tak sampai ni kan. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala aturkan baik, ya, kita sampai juga bertemu dengan tuan-tuan semua, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam yang baik ini kita nak bincang satu topik, satu tajuk yang sangat hangat di pasaran, iaitu apa dia? Iaitu dahsyatnya, ya, kematian. Ini dia. Jadi insya-Allah sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله salawatullah wassalam alaih. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. Hadirin sekalian, tajuk kita pada hari ini dahsyatnya kematian. Bila sebut tentang mati, maka kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan menemui kematian. Kematian adalah apa dia? Titik noktah kepada kenikmatan dunia. Siapa yang mana apa dia meletakkan pergantungan, keseronokan, kebahagiaannya pada dunia, pasti pada satu saat dan ketika dia akan kecewa dalam hidup. Ya, pertama sekali kecewa di dunia,
Yang kedua, kecewa tak kala mana kematian itu sampai. Kalau kecewa di dunia ni banyaklah. Siapa yang mana letakkan, dia tanya Tuan, Tuan bahagia sebab apa dia? Ustaz, saya bahagia sebab bini saya 2 misalnya. Ya, bini saya 3. Ya, Tuan bahagia sebab apa dia? Saya bahagia sebab yang nama apa dia? Rumah saya besar. Saya bahagia sebab anak saya ramai, duduk dekat-dekat dengan saya. Saya bahagia sebab 7 keturunan, makan tak habis saya punya harta ni. Sebab saya punya peninggalan mak ayah saya banyak. Ada orang yang saya bahagia Ustaz sebab saya kawan dengan polis, saya kawan dengan askar. Jadi Ustaz jangan main-main. Saya bahagia sebab saya banyak kawan dengan YB misalnya. Saya dapat banyak tender-tender dan projek. Maka hadirin sekalian, siapa-siapa yang meletakkan pergantungan dan kebahagiaannya kepada makhluk, pasti saat ketika dia akan kecewa. Tapi Ustaz, saya tengok orang yang dia tak sembahyang, happy je. Tengok dia sweet-sweet je dengan pasangan dia. Tuan-tuan, ketahuilah, tunggulah sampai saat ketika mana salah seorang meninggal dunia, dia akan kecewa yang berpanjangan. Sebab sumber kebahagiaan dia pada pasangan. Begitulah orang yang meletakkan sumber kebahagiaan dia pada anak-anak. Begitulah orang yang meletakkan sumber kebahagiaan dia pada kawan-kawan. Masa kawan-kawan dia ada, seronoklah. Tapi bila yang kawan dia dah tak ada, jangan kata kawan tak ada, kawan dia lagi. Tapi apa dia? Bila malam je semua orang dah tidur, sunyi dia. Ni orang yang dia cuma meletakkan ketenangan dan kegembiraan pada manusia. Bila dia letakkan kegembiraan dan ketenangannya pada Allah, maka dia sentiasa bergembira di mana saja dia berada. Ini dia. Hadis sekalian, dia sebut tentang kematian. Maka bila dia sebut tentang penyakit, dia akan apa dia? Yang namanya kematian itu dia adalah sangat sakit. Ini dia. Ya, tak ada yang namanya penyakit dekat dunia ni yang boleh menandingi sakitnya sakaratul maut. Sakit sakaratul maut bagaikan kita apa dia? Bagaikan kita direbus hidup-hidup. Bagaikan kita dilibas sebanyak 300 libasan pedang. Sakitnya sakaratul maut ni tuan-tuan, bagaikan apa dia? Bagaikan kita dicampak di pohon yang berduri lalu direntak. Sakitnya sakaratul maut, ibu-ibu yang melahirkan anak, tak kalau peritnya kita itu baru 1 daripada 99 sakitnya kematian. Allahu Akbar. Maka ramai di antara kita yang mana tahu tentang kematian itu merupakan satu titik noktah kepada nikmat pada dunia, maka ramai orang yang dia cuba untuk lari daripada mati. Lari daripada mati ni apa dia? Senam. Kenapa bersenam? Ustaz, nak jaga kesihatan ni. Ni dia. Lari daripada mati ni apa dia? Dia pergi naik basikal contoh. Pergi makan ubat-ubat misalnya. Ya, maka orang mukmin sedar yang namanya apa dia? Walaupun dia boleh sihat, makan ubat, Panadol, penimpala, demam, makan Panadol 2 biji, sihat. Dia tahu sihat macam mana pun sampai satu masa mati juga. Bersenam macam mana pun, naik basikal macam mana pun, jogging macam mana pun, sampai satu titik mati juga. Maka orang mukmin, dia yang melihat besar tu bukan penyakit gout, kecil manis, darah tinggi, asma, batuk sesemua 3 serangkai. Tapi penyakit yang besar ni, di dunia ni, kita bukan cerita dekat akhirat. Di dunia ni penyakit paling besar adalah matinya hati. Ini dia. Kerana matinya, yang namanya jasad kita, dia akan mematikan segala nikmat. Tetapi keadaan mati, sekali mati jasad, kerugian yang besar. Sebab apa dia? Matinya hati ni dalam erti kata lalai kan? Lalai, lupa pada Allah, jauh daripada Allah, tak sembahyang, tak melakukan ketaatan. Jika dia mati, bimbang dihumban dalam neraka Allah, maka kesakitan itu bersifat berpanjangan. Ini dia. Sedangkan orang mukmin bila dia meninggal dunia dalam keadaan di dunia ni dia taat pada Allah. Jadi bila dia sakit, dia tahu gout, cimanih, darah tinggi, asma, batuk sesemua 3 serangkai itu ubat. Ubat apa dia? Menggugurkan dosa-dosanya. Ubat apa dia? Dapat apa dia? Mengangkat darjat-darjatnya, mengangkat kedudukannya di hadapan Allah apabila dia bersabar. Dengan ujian-ujian itu menyebabkan apa dia? Beri ruang muhasabah pada diri dia. Yang mana ramai kan bila orang tanya, Haji umur berapa? Umur saya dah 50. Haji, awet muda lah, macam umur 50 misalnya kan. Haji amalkan apa dia? Oh, saya banyak minum susu kambing je. Saya banyak amalkan apa dia? Saya sehari makan sekali je Ustaz. Itu nasi dengan buah je. Saya tak makan sampai lebih 2-3 kali tak. Saya makan sehari sekali je. Ini dia. Ada macam-macam ketua. Maka Allah jadikan dia sakit. Yang mana apa dia? Rupa-rupanya yang bagi dia sakit dan sihat Allah. Ini dia. Ujian menyebabkan ada ruang muhasabah. Tak adalah kita rasa sombong.
Ya, biasa kan kita bila tanya orang, macam mana boleh gini, macam mana bisnes boleh, well, you know me, memang saya ni kepakaran saya 20 tahun dalam dunia bisnes. Jadi memang saya boleh run bisnes dengan baik. Ya, dia letakkan diri dia. Tapi orang mukmin, dia tidak melihat sebab, tapi melihat punca sebab. Ya, memanglah sebab tu mungkin sebab IQ dia, keturunan dia memang bisnes, ada ilmu bisnes, duduk sekali dengan orang-orang yang memang berfikiran bisnes. Tetapi kita kena ingat yang bagi itu Allah, dan yang boleh tarik juga Allah Taala. Ini dia. Orang mukmin, tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah sekalian, dia tidak melihat sebab semata-mata, tapi dia melihat punca sebab. Ya, maka dalam hidup dia tidak akan pernah kecewa. Sebab apa dia? Sebab kalau Allah Taala bagi rugi pun baik, Allah bagi untung pun baik. Allah bagi miskin baik, bagi kaya pun baik. Sebab kaya dan miskin adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa Taala. Ini dia. Orang mukmin dalam berjalan dengan takdir Allah Taala, apa pun yang berlaku, semuanya dia percaya dan yakin datang daripada Allah. Ya, sama ada dia untung dan juga rugi. Tuan-tuan, kalaulah satu dunia berkumpul untuk merugikan diri kita, menyakiti diri kita tanpa izin, tidak mampu. Begitu juga kalau satu dunia untuk memberi keuntungan pada kita, kalau tanpa izin Allah, mereka juga lakukan. Maknanya apa dia? Setiap yang berlaku, sama ada sehatnya kita, sakitnya kita, baiknya kita, miskinnya kita, semua itu datang daripada Allah. Maka orang mukmin dalam erti kata, pada perasaan dan sangkaannya hanya baik dan baik. Mustahil Allah Ta'ala menakdirkan, menulis aturan kehidupan kita ini tidak baik. Semuanya baik berlaku. Ini dia. Kita kan, bila kena je COVID-19 kan, ya, kita pun berkalau-kalau. Kalaulah aku tak pergi sini, mesti aku tak kena misalnya. Ya, sebenarnya kita perlu faham dan hakikat hidup ni memang kita telah ditulis untuk kena. Kalaulah kita kan banyak kalau. Kalaulah aku tak pergi kenduri kahwin ni, mesti aku tak kena. Kalaulah aku tak jumpa orang ni, mesti aku tak kena. Ya, dia tak ada kalau-kalau. Dia yang sepatutnya apa dia? Itulah yang sepatutnya kita perlu kena, dan itulah yang sepatutnya, ya, yang mana takdir ni bukan baru dirancang sehari, seminggu dua, setahun dua, tapi telah ditulis sejak azali. Begitulah nama kita duduk dalam majlis ilmu di Surau An-Nur, Bandar Fasa 3A Bandar Seremban Selatan ini, ya, di Senawang ni. Betul kan? Kita di Bandar Seremban Selatan Senawang ni, kita memang nama kita telah ditulis oleh Allah untuk berada di sini. Kalau nama kita tak ditulis oleh Allah pada malam ni, jangan mimpi. Walaupun sesungguh mana kita nak hadir, kita tak boleh hadir. Tapi kalau nama dah ditulis, ada kat surau ni, ya, orang yang mana pun dia tak pernah terfikir untuk datang kemari. Tapi datang sebab apa dia? Ustaz, saya datang singgah apa dia? Singgah buang air dia. Ya? Lepas tu sambung perjalanan. Itu lainlah pula nama dia tu. Nama dia ditulis untuk buang air je. Bukannya untuk duduk dalam majlis ilmu. Ini dia. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Baik, berkenaan tentang yang namanya kematian itu, sebut tentang dahsyatnya kematian. Kita tahu mati ni, pertama sekali dia berkenaan tentang malaikat datang untuk menjemput kita. Bila malaikat ni sebelum datang, tuan-tuan, kalau untuk pengetahuan tuan-tuan, satu hari malaikat intai kita 5 kali. Ni dia. Satu hari malaikat tengok-tengok kita ni 5 kali dah. Daripada kita lahir sampailah kita nak meninggal nanti, 5 kali. Dan malaikat itu bila datang dalam keadaan memberi salam, maka kita ini akan mati dan akan husnul khatimah. Tapi mana-mana malaikat untuk menjemput kita dalam keadaan muka yang bengis, dalam keadaan rupa yang sangat mendahsyatkan, maka ketahuilah, ya, itu petanda betapa kita ini akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini dia. Maka malaikat akan apa dia? Yang akan datang, akan tarik daripada dia, daripada hujung kaki kita sampailah keluar daripada mulut. Dan peringkat dia, tarik mula sampai ke lutut. Lepas tu, ya, tarik pula sampai ke pinggang, longgar balik. Ya, itu syaitan datang untuk dia menghasut kita. Bila yang namanya apa dia, kita tengah sakit, sakaratul maut itu, tinggal syaitan kata, kamu tak mati lagi, tak mati lagi. Jangan taubat lagi, jangan taubat lagi. Lalu daripada sampai daripada lutut ke pinggang, pinggang tu turun balik ke lutut. Maka waktu tu, syaitan kata, kan, nampak tak? Belum mati lagi kan? Ni dia. Kita pun bertangguh lagi. Ketika mana kita bertangguh, lalu rantap, zop, terus apa dia? Tak ada lagi yang namanya nyawa kita pada jasad. Kalau kita tengok orang mana apa dia? Orang meninggal dunia, kesakitan itu sampai tidak ada suara, berdengus saja. Ha saja.
Kalau kita kaki kita kena pijak, aduh misalnya, terjatuh, aduh, masih lagi boleh bersuara. Sakitnya sakaratul maut sampai lagi tidak bersuara. Ini betapa sakitnya sampai tak mampu lagi untuk bersuara. Kalau yang namanya sakit, yang namanya kita patah kaki, sakit kat kaki. Kalau kita yang namanya apa dia? Sakit tangan, dekat tangan, sakit gigi, dekat gigi. Tapi sakitnya sakaratul maut, daripada hujung kaki sampai hujung rambut, tak ada tempat yang disentuh dia tidak sakit, melainkan semuanya sakit belaka. Allahu Akbar. Jadi dalam kitab Tanbihul Ghafilin menceritakan ada umat Nabi Isa AS tak kala mana diarahkan umatnya untuk apa dia? Umatnya meminta request supaya membangunkan orang yang telah mati, maka dibangunkan. Seorang yang dibangunkan itu telah mati selama 4,000 tahun. Maka cerita masih lagi sakit kematian itu. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, nak bagi tahu tentang apa dia? Mati ni adalah satu perkara yang amat dahsyat. Pertama sekali dahsyat waktu bila? Waktu nak cabut. Kemudian yang kedua, nak keluar. Nak keluar tu Allah satu yang sangat menyakitkan. Satu orang je. Satu golongan saja yang mana kematian ini tidak lagi menyakitkan. Siapa dia? Orang golongan yang mati syahid. Sebab itu orang dekat Palestin, para sahabat Nabi dahulu, tak kala mana yang namanya berperang, mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan mati syahid. Kenapa dia? Mati syahid adalah apa dia? Adalah mati yang tidak sakit. Sebab kita ni, macam mana pun kita mati juga. Betul tak? Kalau tak mati berperang, kita mati juga. Lepas tu bila ditanya dengan orang-orang mujahidin yang nak pergi perang, dia tanya, apakah yang menyebabkan kamu ni berani untuk berperang? Dia kata, kalau saya tak mati syahid, saya juga boleh mati dengan macam-macam mati. Kalau kita ni mungkin mati sebab penyakit-penyakit yang banyak lah. Boleh jadi gout, cimanih, darah tinggi, asma, batuk semua, demam, macam-macam sebab kematian. Ni tuan-tuan, mati ni perlu kita tahu, dia tidak perlu sebab yang besar-besar. Ni dia. Dia mungkin boleh mati sebab apa? Jatuh bilik air. Boleh tak? Kita banyak dengar kawan-kawan kita mati sebab dia jatuh bilik air je mati dah. Mati ni tak semestinya dengan sebab ada seorang ustaz yang mana apa dia dalam keadaan terlantar panjang. Sehingga orang pun datang melawat ustaz tersebut. Dia kata, ustaz jangan mati dulu ustaz. Kami perlukan khidmat ustaz. Ustaz tu kata apa dia? Kau yang melawat aku pun jangan mati dulu tu dia. Ni dia. Jadi orang tu kata, tak, saya sihat. Lepas tu, bila ustaz tu keluar daripada hospital, orang yang kata dia sihat tu, dia mati dulu. Nak beritahu apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mati ni, dia tidak disyaratkan kena ada penyakit besar-besar. Kalau dah sampai ajal, matilah kita, tuan-tuan. Ini dia. Tuan-tuan, kemudian dahsyatnya kematian ini, dia apa dia? Bila sebut tentang mati, kita akan melalui satu tempoh kehidupan yang jauh lagi panjang daripada tempoh di dunia ni. Dunia ni kejap je. Jam celik 20, jam celik 40, jam celik 60, bimbang pejam tak celik-celik kita ni. Dunia ni kejap. Dan kejapnya kita ni disuruh melakukan ketaatan. Dan ketaatannya kita pada Allah terlalu ringan berbanding kita bersabarnya kita dekat akhirat. Orang yang mana di dunia ni dia tak nak sabar. Yang Allah Ta'ala suruh melakukan ketaatan, dia tak nak melakukan ketaatan. Lalu sabarnya dekat akhirat, sabar ke tak sabar tak ada gunanya kerana dihumban dalam neraka Allah, maka keperitan yang amat dahsyat. Tuan-tuan, kita semayang ni kan, kejap je semayang. Lepas ni kalau kita mati malam ni, lepas ni dah tak payah semayang dah. Lepas ni dah tak payah nak datang kuliah dah. Lepas ni dah tak perlu buat kebaikan dah. Maknanya apa dia? Sementara masih hidup, lakukan kebaikan. Kerana apa dia? Melakukan ketaatan pada Allah jauh lebih mudah daripada dihumban dalam neraka Allah waliya'na'udzubillah. Betul ke betul? Mudah kita ni. Apa dia? Sebab dekat dunia ni, penat kita ni ada rehatnya. Maksudnya apa dia? Lepas semayang nanti kan, ke kita semayang 24 jam? Tak. Penat kita kerja, ada waktu rehat dia. Lepas kita lapar, boleh makan. Lepas makan, boleh rehat, boleh tidur. Mati bila dekat akhirat, tuan-tuan, kalau kita dihumban dalam neraka Allah, selama-lamanya sepanjang dosa kita itu dibakar, maka tak adanya kita boleh let-lu malaikat nak rehat dulu. Tak boleh. Di dunia ni ibadah kita ni ada kerehatan dia. Ini dia. Sampai sembahyang tarawih pun dinamakan sembahyang rehat. Tarawih tu maknanya rehat. Mana kita sembahyang tu kan, habis sembahyang 2 rakaat, kita duduk kejap, ada selawat kadang kan.
Ada setengah tempat kita baca selawat dulu, habis selawat bangun lagi, kan? Nampak tak? Sembahyang yang santai-santai, rehat-rehat. Itu dia. Tapi sembahyang tarawih ni dia yang azab bukan berdiri tu. Tetapi yang azab itu adalah menanggung perut yang banyaknya makan tu. Itu yang kadang-kadang bila rukuk terkeluar cendol. Ini dia. Sebab apa dia? Sebab beratnya badan tu. Kalau badan tu ringan, elok je kita bekerja, ya, atau tak kisah kerja kilang, kerja apa ke, kita boleh kerja dengan bos, ya. Kalau kata kerja petang buat benda yang sama, ya. Kalau kata packing keripik, maknanya lama kan? Tapi sebab apa? Sebab waktu tu kita ringan. Tapi masa musim ibadah, ramai di antara kita yang dia malah dendam. Ni dia, sehari dah berlapar, jadi semua tu dihimpunkan, dimasuknya tu. Tu yang bila sembahyang tu rasa berat. Ya, sebab yang berat tu bukan ibadah tu, tetapi yang berat itu badan kita nak proses penghadaman makanan itu, yang menyebabkan kita jadi letih sembahyang. Betul ke betul? Ini dia. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita makan itu adalah sifat terkeji. Ya, sebab orang yang suka makan dia akan dapat 5 penyakit. Pertama adalah payahnya dia untuk mencari bahan masakan. Yang kedua, susahnya dia untuk masak. Lamalah, banyak sangat dia kan. Dia tak makan biasa-biasa je, dia makan luar biasa. Yang ketiga, payahnya nak menghabiskan, banyak sangat makanan. Yang keempat, payahnya dia untuk membuang. Banyak sangat ni kan. Orang pergi sekali, dia 2, 3, 4 kali membuang. Dan yang kelima, apa dia? Banyaknya penyakit tu datang. Sampai ulama sebut dalam hati, orang taat itu orang yang rajin pergi masjid surau. Orang yang buat taat. Tapi orang yang mana apa dia? Orang yang suka makan, rajin pergi jamban. Allahu Akbar. Ni dia. Bila saya baca hari Khamis lepas, saya tersenyum tengok Allahu Akbar. Ayat ulama sebut tu kan, dia sangat deep lah kita kata. Ini dia. Allahumma hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Maka bila kita dah tahu dahsyatnya kematian itu, maka kita akan masuk pula ke alam barzah, yang mana dia akan menjadi satu gerbang kepada gambaran berjayanya tak berjaya kita. Siapa yang mana lepas dekat tul alam barzah, apa dia? Dia akan lepas pada tul-tul yang berikutnya. Maknanya siapa masuk jalan barzah, kalaulah alam barzah itu menjadi sebahagian taman-taman syurga, maka dia akan pergilah ke stesen-stesen yang berikutnya. Sama ada di mahsyar, titian sirat, sama ada pada mizan Allah. Mudah. Tapi kalaulah dia masuk saja di alam barzah, maka alam barzah itu menjadi sebahagian daripada kawah-kawah api neraka, maka ketahuilah betapa seluruh perjalanannya akan menjadi payah. Allah. Dan tuan, duduk di mahsyar Allah Ta'ala ni berapa? 45,000 hingga 90,000 tahun. Ya. Kemudian kita duduk di pada mizan Allah Ta'ala tu, kita nak titi di titian sirat tu, itu pun ada yang memakan masa. Begitu juga orang yang kadang-kadang ditanya satu barang saja 1000 tahun Allah Ta'ala tanya. Kita ni jenuh. Kita punya kain pun macam-macam kain. Ada gajah duduk, gajah bangun kata. Yang ibu-ibu ada apa dia? Tudung macam-macam tudung. Tudung bawal, siakap, keli, macam-macam tudung. Besok ni Allah Ta'ala tanya satu-satu. Jadi sebab itu lepas ni ya, kalau kita nak pergi shopping, ya, kita fikir-fikir dulu. Agak-agak kalau kita nak beli sedozen ni, agak-agak ada belum jawapan kita nak jawab di hadapan Allah. Kalau tak ada, fikirlah 2-3 kali. Misalnya kalaulah betul kita tak ada barang, ya, kita punya tudung-tudung tu tikus-tikus dah gigit ke dan sebagainya, perlu yang baru. Tak apalah, mana ada reason baru beli. Jangan kita seronok je. Ya, suami pula banyak duit. Yang nak pilih mana? Tak tahulah, pening nak pilih yang mana. Tak apalah, beli semua, pilih kat rumah. Duit banyak. Besok jawab depan Allah. Sebab semua yang ada dekat rumah kita tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah sekalian, kita perlu faham hakikat di dunia ni bukan tempat bermain-main. Di dunia ni tempat kita tempat kita berbekal. Ya, untuk kita mengabdikan diri kita pada Allah, dan seluruh apa yang kita miliki ni ujian berbentuk, sama ada kaya ujian, miskin ujian, sama ada kita ada jawatan ujian, tak ada jawatan ujian. Semua orang sihat sakit ujian. Orang sihat ujiannya apa dia? Waktu sihat kamu buat apa? Ya, orang yang sakit ujian juga, ujian dia apa dia? Tak boleh melakukan ketaatan lah, tapi dengan kesabaran dia dapat pahala. Tapi ada orang yang diberi ujian,
lalu dia tidak bersabar, lalu dia apa dia? Dia kaki komplain. Tuan-tuan, kalau kita nak bos kita sayang pada kita, kita akan jadi yang namanya apa dia? Pekerja yang taat. Bos suruh A, kita buat A. Bos suruh B, B. Begitulah Allah. Yang namanya apa dia? Kalau nak jadi manusia hamba yang Allah Ta'ala sayang, maka semua yang aturan yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Ya, tuan-tuan, dalam erti kata berkhidmat pada Allah. Berkhidmat pada Allah bukanlah bererti yang namanya apa dia? Yang kita melakukan sesuatu yang menguntungkan Allah. No. Khidmat pada seseorang yang namanya raja, khidmat kepada seorang individu, untungkan individu itu. Tetapi kita berkhidmat pada Allah, lakukan ketaatan pada Allah, kita sembahyang tak sembahyang, dia tak merugikan Allah. Betul ke betul? Allah tak perlukan kita, tapi kita perlukan Allah. Sebab itu dalam hidup, tuan-tuan, kita dalam arti kata berkhidmat pada Allah ni maksudnya apa dia? Kita buat sesuatu ketaatan supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ya, dalam erti yang namanya hidup kita yang akhirnya akan menemui kematian. Sebab apa kematian itu mendahsyatkan, menyakitkan dan memeritkan? Jawapannya antara hikmahnya adalah supaya kita ini bersiap sedia. Kalau kita sebut tentang kaya, semua orang nak kaya. Ustaz nak kaya, tuan-tuan nak kaya, daripada depan sampai belakang, kanan jumpa kiri, jumpa kanan balik, semua orang nak kaya. Maka dia yang sampai sepanjang kita duduk dekat dunia ni. Maka tanya orang-orang dulu, kaya ni, tanya sekarang simpan kaya ni belanjakan harta, invest kepada saham-saham. Tapi tanya orang-orang beriman, tanya Rasulullah, apa itu definisi kaya? Rasulullah jawab, orang yang mengingati mati dan berbekal untuk hari selepas mati. Al-Qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik siapa dia? Orang yang memsiapkan bekalan untuk hari selepas matinya dia. Wal ajiz, sebodoh-bodoh orang siapa? Orang yang mana dia apa dia? Mana tahu orang yang sentiasa ikut hawa nafsunya. Dalam hidup ni, antara perkara yang menyebabkan kita jauh dengan Allah, iaitu apa dia? Pertama adalah kita ini meletakkan nafsu kita melebihi akal. Ya, maknanya apa dia? Dalam tujuh pertimbangan. Sepatutnya kalau kita nak beli ni, patutnya ada akalnya. Beli sekadar sedap, ni pun sedap, kita beli semua dalam membazir. Ya, begitulah dalam aturan kehidupan kita. Siapa-siapa yang gagal dalam hidup adalah meletakkan nafsunya melebihi akal. Sekali kita kena faham betapa nafsu ini dia tak ada akal. Nafsu ini dia perlu apa dia? Dia perlu dipandu. Siapa yang biarkan layan nafsu dia, antaranya apa dia? Layan angan-angan yang tidak ada penghujung. Ya, kita kena ketahui tentang sifat dunia ini bagaikan apa dia? Bagaikan kita minum air laut yang semakin kita minum semakin haus. Maka setelah kita tahu perkara ini, maka berpada-padalah dalam kita mengambil dunia. Kerja semakin kita jadi tamak. Tamak selalu rugi, tuan-tuan. Ya, sebab apa dia? Tamak. Sebab apa dia? Dia tak ada yang namanya harta. Kalau dunia ni, dia kumpul, dia hanya menguntungkan warisnya, merugikan diri. Dia habiskan masanya dengan kawan-kawan, nyembang kat kedai-kedai kopi. Dia akan menyesal suatu ketika nanti. Kenapalah aku kawan dengan si bedul ni? Kenapa? Aku kawan dengan dia, habis masa, habis duit, belanja dia minum, sampai apa dia? Menguntungkan nafsu, menguntungkan diri dia, lepak dengan dia, merugikan akhirat dia. Sampai terlepas kuliah maghrib, sampai terlepas sembahyang berjemaah, kebaikan-kebaikan yang banyak. Sebab apa dia? Sebab melayan, hobi melayan, ya, yang namanya kawan-kawan kita itu sendiri. Sebab itu, tuan-tuan, antara pertama perkara yang untuk kita menjadi orang yang baik adalah mula meninggalkan kawan yang buruk akhlak. Sebab kawan yang baik ini diumpama cermin. Kalau kita tengok cermin, dia akan menterjemahkan sebiji macam apa yang pada jasad kita. Cuma cermin tak boleh bercakap. Bila kita kawan dengan orang saleh, maka kawan orang saleh ini dia ada seperti cermin yang boleh bercakap. Maknanya apa dia? Bila nampak kita, bagi tahu, awak tapi awak disuka membawang, jangan membawang. Kawan dengan orang yang buruk akhlak, ya kita ni umpat je standard lah. Barulah kita gangster mengumpat orang, nampak tak? Kita kawan dengan buruk akhlak, maka apa dia? Maka kesalahan itu tidak lagi salah. Itu standard. Kita mula berkawan dengan orang yang baik. Sebab apa yang menjadikan kita
kadang-kadang untuk berkawan dengan orang saleh. Sebab kita tahu bila kita kawan dengan orang baik, ada benda je yang dia nak kata pada kita. Ini tak betul, ini tak betul. Sebab apa dia? Sebab orang saleh dia tidak ada hijab, melainkan dia nak kata pada kita supaya kita terselamat daripada dihumban dalam neraka Allah. Sebab itu teguran-teguran itu kadang pedih. Sebab ubat itu memang sifatnya pahit. Itu boleh menyembuhkan. Betul tak? Yang satu yang nama ada kalanya teguran itu memedihkan. Teguran-teguran itu menyakitkan. Tetapi itulah sifat ubat. Kenapa dia? Kerana dia nak menyembuhkan. Dan keperitan itu lebih ringan berbanding ianya apabila keperitan di negeri akhirat, dengan sebab tidak diubati penyakit-penyakit itu di dunia lagi. Ini dia. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, bila sebut tentang kematian, maka ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Antara pertamanya persiapan yang perlu kita lakukan adalah kita ubatkan hati kita. Hati inilah yang menyebabkan apa dia? Kita jauh dengan Allah. Kerana hati tempat pandang Allah. Dan hati ni bila telah dikotorkan dengan dosa yang banyak. Sumber dosa ni banyaklah. Tapi dalam kitab Penuh Bagi Hati sebut 2 pintu dosa besar. Pertamanya mata. Mata ni kan, kita baca benda dekat Facebook, dekat media sosial kita ni. Kalau walaupun fikir rumah, dosa tetap boleh berjalan. Kan biasa ni kita kata dosa ni apa dia? Kita pergi mall-mall, kita pergi ke tempat-tempat besar-besar, mata kita cuci mata yang lelaki, tengok janda-janda dan sebagainya contoh. Ya, tapi dosa ni juga boleh berlaku apa dia? Duduk rumah saja. Betul tak? Buka je telefon kan, banyak dosa adu domba, kita pun share-share, tak tahu kebenarannya. Dosa melihat aurat, banyak ya. Maka itu sumber dosa, datang daripada mata, datang daripada yang namanya telefon ni ada yang namanya audio dan juga video, yang mana kita boleh melihat dan boleh dengar. Punca yang menyebabkan boleh gelapnya hati. Maka siapa yang dosa itu dengan berkata nanti, aku taubat nanti ni bisik dia sangat, dia suruh kita bertangguh kerana dia tahu kalau kita nak taubat besok, setan tahu kalau besok kita akan kata besok. Taubat tu nantilah minggu depan. Kalau kata minggu depan, setan tahu kalau minggu depan pun dia akan bertangguh lagi. Dalam kerana apa dia membersihkan hati itu seperti pakaian basuh besok, tapi makin dia akan, begitulah hati keras, semakin payah untuk kita bersihkan. Ini maka ubat hati itu ada 5 yang biasa tuan-tuan dengar. Pertama, baca Al-Quran. Tuan-tuan, memahami manusia dengan pengalaman, dengan memahami manusia dengan apa yang telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran sangat berbeza. Kalau kita memahami manusia dengan pengalaman, kita kadang-kadang berlaku zalim. Contohnya memahami manusia dengan pengalaman. Ya, ada perempuan yang dia benci dengan lelaki. Tak, saya benci mengapa tak kisahlah ustaz apa ke, sebab apa dia? Sebab saya nampak ayah saya pukul mak saya. Jadi dia samaratakan semua lelaki itu jahat. Itu dia hanya melihat manusia pada pengalaman. Berlaku zalim sebab apa dia tak boleh samakan semua. Ataupun ada orang yang mana dia meratakan seseorang itu dengan negeri. Saya tak suka orang faham. Misalnya, saya tak suka dengan orang Panjang. Ada dia punya pahit dia dengan orang Panjang ke dengan orang Jawa ke, tak boleh mensamaratakan. Maka sebab itu memahami manusia dengan nas, dengan memahami manusia dengan pengalaman, kita akan nampak sesuatu yang sangat jauh. Sebab itu kita tadabbur Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Itu ubah hati kita. Itu penyelesaian kita. Al-Quran sumber kebahagiaan. Siapa yang mana dalam hidupnya rasa macam banyak masalah dalam hidup, maka baca Al-Quran. Al-Quran dia dapat memberi sumber kebahagiaan. Banyak mana Al-Quran yang perlu kita baca? Sebanyak mana kebahagiaan yang kita nak, sebanyak itulah Al-Quran yang perlu kita baca. Itu pertama. Yang kedua, banyak bergaul dengan orang saleh. Kalau duduk dengan orang saleh, dia akan memberi tawaran-tawaran akhirat. Tapi kalau duduk dengan ahli dunia, dia akan cerita tentang tawaran dunia yang menyebabkan angan-angan panjang. Tuan-tuan, angan-angan ni bahaya. Sebab apa dia? Orang yang suka angan-angan, ketahuilah kematian dan angan-angan, kematian itu lebih awal berbanding angan-angan itu sendiri. Berapa ramai orang yang terkubur angan-angannya dengan terkubur jasadnya. Dia ada orang-orang yang mati bulan lepas atau lepas, mereka ada angan-angan yang sama macam kita. Tapi mereka dah meninggal dunia dah, tak sempat.
dengan angan-angan yang banyak itu. Sebab itu berpada-pada dengan angan-angan, maka kita dah tahu tentang perangkap dunia ni, banyakkan angan-angan akhirat berbanding angan-angan dunia. Dengan bagaimana? Duduk dengan orang saleh. Yang ketiga, bangun malam. Ya, kita berkhalwah, membersihkan hati kita, ya, dengan tak kala mana orang tidur, bini kita tidur, suami kita tidur, anak kita tidur, orang lain tidur, kita bangun di malam hari untuk apa dia? Untuk bersihkan hati kita, mengadu pada Allah di setiap ujian dan masalah. Ya, ujian paling besar apa dia? Ujian kelalaian. Ujian harta sikit je. Ujian dunia ni kecil je. Ujian besar, ujian lalai. Lalai ni sebab apa dia? Boleh menghumbankan dalam neraka Allah. Ini dia. Kemudian yang keempat, ya, banyakkan apa dia? Banyak berzikir. Dan yang kelima, banyakkan berpuasa. Ya, ini dia. Allah SWT. Azan terus ke apa? Ke azan dulu ke apa? Terus je lah, ya. Ya, Allah SWT. Baik, seterusnya, ya, kita pergi berkenaan tentang zikir. Zikir ni tuan-tuan, ramai orang hanya zikir pada lisan, tetapi kurangnya zikir hati. Zikir lisan ni, semayang pun zikir. Semayang adalah himpunan doa dan zikir. Tapi ramai orang lalai ketika mana dia mengerjakan semayang. Sebab apa dia? Hanya lisan je zikir, hati tidak zikir. Zikir yang ulama maksudkan adalah zikir hati. Zikir hati ni adalah maknanya apa dia? Kita ingat Allah ni kan tempat ingat Allah dekat hati, bukan pada lisan. Kamu sayang Allah, sayang, nak masuk syurga. Kamu ingat Allah, ingat. Pada lisan, pada hati, no. Sebab itu zikir hati ni sangat-sangat penting. Sebab itu orang yang lalai di luar sembahyang, pasti dia akan lalai di dalam sembahyang. Sebab Allah ni sama je ketika kita sembahyang ataupun luar sembahyang. Maknanya siapa-siapa yang nak dia sembahyang, dia khusyuk, maka di luar sembahyang dia mestilah kena jadi orang yang taat. Siapa-siapa yang dekat luar sembahyang ni, dia lalai dengan Allah Ta'ala. Jangan mimpi masa dia sembahyang dia boleh ingat Allah. Mungkin boleh ingat, tapi hanya beberapa persen dan hanya beberapa minit saja. Kadang ada kalanya kadang-kadang tengah baca tahiyat tu baru perasan dia tengah sembahyang. Kan? At-tahiyatu Allahu Akbar. Banyaknya mengelamun. Ada kalanya tengah tahiyat tu baru teringat Allah tengah sembahyang rupanya. Banyaknya mengamuk. Allahu Akbar je, dah duduk fikir. Siapa yang masalah penceraian, duduk fikir pasangan dia. Siapa yang ada masalah duit, duduk fikir hutang dia. Siapa yang ada masalah anak, duduk fikir anak dia. Maknanya apa dia? Kalau siapa yang dekat luar sembahyang tu, dia lalai, maka di dalam sembahyang juga dia akan lalai. Ini dia. Ya, kerana apa dia? Dalam sembahyang dan luar sembahyang adalah benda yang sama. Iaitu Allah yang sama. Mana siapa-siapa yang nak dia boleh khusyuk dalam sembahyang, hendaklah di luar sembahyang juga dia mestilah melakukan ketaatan pada Allah. Ingat Allah ni adalah kita kena 24 jam. Ini dia. Maknanya kalau kita tidur macam mana? Tidur kita akhirkan dengan ingat Allah jugalah, baca doa. Bangun tidur akhirkan dengan bacaan doa juga. Maknanya time kita apa dia? Time kita tengah duduk macam ni, hati ingat Allah. Tengah makan, hati ingat Allah. Beza orang makan ingat Allah dengan orang yang makan tak ingat Allah. Orang makan ingat Allah, dia akan makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dia akan jaga makan elok-elok. Apa dia? Untuk dia mudahnya melakukan ketaatan, bukan mengganggu ketaatan. Ya, dia akan jaga makan, bukan asyik berjaga makan. Asal berjaga makan. Ini dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, macam mana cara nak ingat Allah Taala sentiasa ni? Kita hadirkan hati kita. Ada orang tanya, Ustaz, mana lebih baik? Zikir satu hari 1000 ke? Apa ni? Tuan-tuan, yang paling baik dalam yang mana dia? Subhanallah. Ustaz, satu hari 1 juta. Ada penghayatan? Tak ada, sebut aja. Yang penting penghayatan. Ada orang dia kena pelan je. Hasbi Rabbi Jallallah. Dia pelan, tapi ada penghayatan. Yang penting hadir ni kita pada hati kita ni pada Allah. Ada orang dia apa subhanallah. Laju je. Sebab apa dia? Dia nak capai KPI berapa ribu perlu. Tapi hati lalai. Yang paling penting apa dia? Penghayatan. Tak kisah cepat atau lambat, yang penting hati tu kita hadirkan untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Seterusnya, ya, Allah ada beberapa peringatan pada kita lah. Ya, betapa ramai di antara kita yang tahu hidup ni adanya titik noktah, iaitu kematian. 4 perkara yang mana kita mengaku kita nak masuk syurga, kita mengaku kita nak berjaya di dunia dan di akhirat. Pertama sekali ulama sebut, kita mengaku hamba Allah tetapi kita tidak beramal, dan kita seperti merdeka bebas. Kita kena ingat di dunia ni kita orang mukmin sebagai sijnul mukmin, penjara bagi orang mukmin.
Penjara maksudnya apa dia? Bila tanya penjara, tanya orang yang duduk dekat penjara, apa yang dia buat? Ustaz, apa nak buat? Sabar je lah sampai ketika masa kita dilepaskan. Dia nak buat apa? Kan? Sabar je lah. Kena buat apa pun sabar je. Itu hakikat orang yang duduk dalam penjara. Gitulah kita duduk dalam penjara dunia ni. Allah Ta'ala suruh sabar, suruh sembahyang, suruh buat ketaatan, buat je. Kejap je di dunia ni. Maka apa dia? Orang yang sabar sampai masa dia dilepaskan, masuk dalam syurga Allah Ta'ala, dia akan mendapat nikmat puncak kepada keseronokan itu sendiri. Ini dia. Sebab itu ulama sebut mengaku hamba Allah tetapi berbuat seperti orang merdeka bebas. Ya, kita ni, kita kena ingat, kita duduk di dunia ni bukan pilihan kita. Maka bila kita duduk saja di dunia ini juga bukan pilihan kita, ya, maka kita kena ikut aturan Allah. Siapa yang dia sebelum lahir ni, dia ada request dulu dengan Allah, dia nak lahir ke tak lahir? No. Kita lahir ni dengan kehendak Allah, dan kita hidup ini juga mesti perlu dengan kehendak Allah. Maka dalam erti kata mensyukuri nikmat, menggunakan nikmat sesuai mengikut kehendak yang memberi nikmat. Betul tak? Apa-apa saja Allah beri, mata, penglihatan, pendengaran, kita boleh berjalan ke sana kemari, kita gunakan sesuai mengikut yang memberi nikmat itu sendiri. Yang kehendak. Orang bagi kita kereta kan, kita kena ikutlah. Owner kata apa? Jangan bawa lebih 120. Jangan bawa laju-laju. Nanti dah habis kena basuh, kena isi minyak. Kita kena ikut sebab bukan kereta. Betul tak? Kita kena menggunakan sesuai mengikut yang memberi nikmat, yang memberi kereta tersebut. Begitulah dalam hidup di dunia ni. Tanda orang yang bersyukur adalah orang yang menggunakan nikmat sesuai mengikut yang memberi nikmat. Yang kedua, mengakui Allah menjamin rezeki tapi hati tidak tenang bila tidak ada kekayaan di tangan mereka. Mengaku Allah ni yang memberi rezeki, tetapi kita banyak apa dia? Tadi pada awal saya sebut, ya, kita banyak bersandarkan kepada manusia. Sandar kepada YB, mana tahu YB boleh bagi tanah-tanah. Ya, sandar kepada kawan-kawan kita, mana tahu kita kawan dengan orang ni, dengan orang kenamaan ni, dia boleh kita projek, boleh bagi kita job. Maka tunggulah, ya, kekecewaan itu datang. Walaupun kalau dia boleh bagi projek sekalipun, itu hakikatnya datang daripada Allah. Kalau dia tak bagi sekalipun, itu hakikatnya datang daripada Allah. Itu cara pandang orang mukmin. Cuma tidaklah menjadi penghalang untuk kita bermuamalah dengan manusia. Bukan dalam erti kata, kalau begitu tak ada pengharapan pada manusia, maknanya jangan bergaul dengan manusia. Tidak. Kita bermuamalah dengan manusia, bertemu dengan manusia, kita boleh melakukan perhubungan dengan manusia hanya pada jasad, bukan pada hati. Maknanya apa dia? Bukanlah menyebabkan, maknanya nak bergantung pada Allah, kita duduk rumah je lah, tak payah kerja. Tak, bukan begitu. Kita bekerja, tetapi hati kita tak faham bahawa punca kita dapat rezeki ni sebab memang manusia, punca sebab Allah, yang bagi Allah. Begitu juga kalau nak minta bantuan dengan YB Tan Sri, kita bukannya ada bantuan-bantuan kerajaan negeri, kerajaan pusat, kita tak payah isi borang. Buat apa kita nak mengharap pada manusia? No, kita tetap isi, ya, kita tetap hantar borang-borang tersebut. Dapat tak dapat tidak mengecewakan kita, kerana dapat itu adalah atas izin Allah, dan tak dapat juga atas izin Allah Ta'ala. Maknanya tak ada teka-teki pada dia orang mukmin. Dapat baik, tak dapat pun baik. Kerana apa dia? Kerana mustahil Allah merancang yang buruk untuk diri kita. Ya? Cuma sangkaan baik dan buruk itu pada manusia sebab apa dia? Sebab kita akan nampak kalau gaji banyak itu baik, kalau gaji sikit itu tidak baik. Tapi kita cuba bersangka baik dengan Allah. Mesti ada hikmah yang hebat yang kita tidak nampak pada saat ini. Ya? Sebab orang mukmin, semua yang Allah Ta'ala tahan, Allah akan gantikan yang tidak disangka-sangka. Apa juga dalam hidup. Ada kalanya kadang-kadang kita nak pergi umrah, tapi bila berlaku COVID-19, kita tak dapat pergi. Tapi mungkin pada akan datang, ya, rupa-rupanya ada Tan Sri YB ke, ada adik-beradik kita ke yang nak sponsor kita pergi umrah, jimat duit kita. Kalau pergi sekarang guna duit kita, maknanya orang mukmin, semua yang kita mengharapkan, semua cita-cita yang kita nak, yang Allah Ta'ala tahan, Allah akan ganti yang tidak disangka-sangka. Ni dia. Ada orang dia nak kaya, dia nak dapat duit juta-juta, dia nak jadi bilioner, tapi Allah tahan. Rupanya Allah Ta'ala nak jadikan dia jutawan dekat akhirat. Maka ketika itu dia rasa subhanallah, rezeki yang tidak disangka-sangka ni sangat hebat. Kerana jealous dan cemburunya melihat orang yang mempunyai harta yang menumpuk di dunia itu, rupanya harta tersebut tidak boleh bawa pun ke negeri akhirat. Rumahnya tak boleh bawa ke negeri akhirat, kereta yang berderet-deret tak boleh bawa ke negeri akhirat, tanah yang beratus-ratus hektar tidak boleh bawa ke negeri akhirat. Maka dirinya dengan sebab sabarnya Allah Ta'ala tahan, Allah beri sesuatu yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar.
Maka sebab itu tuan-tuan, janganlah kita terlalu cinta pada dunia, kerana hakikat dunia ini bagaikan tangan kita yang kita celup ke air laut, maka kita angkat satu titis yang jatuh, itu hanya dunia, maka baki itulah akhirat. Sebab itu orang mukmin dunia dia tidak terlalu bergembira, bersorak, ketawa terbahak-bahak, dan bila dia tidak dapat, dia tidaklah sampai menangis ke bucu katil, ya, yang menyebabkan kekecewaan yang panjang. Ini dia. Kemudian yang ketiga, mereka kata akhirat lebih baik daripada dunia, tetapi mereka hanya mengumpulkan harta untuk dunia semata-mata. Bila kita tanya siapa-siapa, tuan, dunia dengan akhirat mana lebih baik? Akhirat. Tapi kita lebih banyak menyebutkan dunia itu berbanding akhirat. Itu dia. Ya? Maka orang yang cerdik, dia tahu travel kalau nak pergi ke yang namanya Langkawi 3 hari, bekalan banyak mana dia perlu siapkan. Begitulah orang mukmin. Dia tahu mati itu adalah perjalanan yang panjang, lepas daripada banyak juga perlu dipersiapkan. Seperti mana ahli dunia tahu perjalanan travel seminggu, 3 hari, sebulan, setahun, berapa banyak bekalan, begitulah orang mukmin tahu perjalanan selepas mati itu panjang, maka dia perlu berbekal. Ini dia. Yang keempat, mereka mengaku pasti akan mati, tetapi berbuat seperti orang yang tidak mati. Allahu Akbar. Kita ni semua tahu tuan-tuan, ya, mati itu benar. Dan kita bukan orang yang first time mati. Ya, kita sebagai bapa, kita bukan ayah yang pertama sekali mati. Sebagai ketua keluarga, sebagai pemimpin, sebagai ketua masyarakat, sebagai orang yang berkedudukan, kita bukan orang yang pertama mati. Banyak raja-raja sebelum ni dah mati, Perdana Menteri sebelum ni dah mati, YB sebelum ni dah mati, ketua-ketua keluarga dah mati, ayah-ayah orang-orang yang sebelum ni dah mati, ayah kita dah mati, ayah sebelum ni dah mati, dan semua telah dihadapkan di hadapan Allah untuk dipertanggungjawabkan apa amanah-amanah itu. Maka dia perlu tanggung dan dia perlu jawab di hadapan Allah. Itulah kita satu ketika nanti kita juga akan mati. Maka kedahsyatan hari kiamat, kedahsyatan kematian itu yang akan apa dia? Menjadi satu yang namanya, ya, sama ada kita berjaya ataupun tidak berjaya dalam perjalanan kehidupan kita. Dunia ni selagi kita tak mati, jangan mengaku berjaya lagi. Ya, alhamdulillah Ustaz, saya dah berjaya sekarang. Berjaya apa tu? Ya, berjaya ni tak mana kaki kanan kita mula melangkah masuk surga Allah Taala. Berjaya sebab saya ada jawatan hebat tinggi sekarang. Berjaya sebab saya ada rumah besar. Berjaya sebab saya anak-anak saya kan hebat-hebat semua. Ya, berjaya itu belum berjaya lagi. Sebab apa dia? Sebab itu sementara, pinjaman. Orang kaya, dia tak boleh kaya 100 tahun. Orang ada tanah, dia tak boleh dia tak boleh pegang tanah 100 tahun. Tanah tu mungkin boleh lebih lagi, tapi kita ni, ya, kadang-kadang belum sampai berapa tahun pun kita ada tanah yang banyak, tapi kita tak mampu menikmati harta tanah tersebut. Haji tanah Allah Ustaz, tapi dah tak larat nak tengok dah. Ya, kenapa anak cucu sibuk main PUBG Mobile Legends ni? Macam mana? Upah orang. Oi, zaman sekarang bukan senang nak upah orang ni. Ya, nak cari orang jujur sekarang bukan. Ya, jadi apa dia? Jadi menyebabkan harta yang banyak itu dia tidak dapat menikmati harta tersebut. Walaupun banyaknya harta, walaupun banyaknya yang namanya, ya, duit dia. Allah Ustaz, banyak duit tapi doktor tak bagi makan ni tak boleh gaut, nak ni tak boleh kecemani, yang ni tak boleh darah tinggi, banyak. Anak-anak baru je nak ajak saya makan tu dekat Langkawi Share kat Barrel. Tak boleh Ustaz. Sebab apa dia? Sakit lutut. Dia je lah pergi. Kan? Ini dia. Walaupun kita harta banyak, baru kita sedar selama ni kita mengumpulkan sesuatu yang tak dibawa mati. Melainkan orang yang berfikir, dia gunakan harta dunia sebagai alat menghantarkan masuk ke syurga dengan jalan menukarkan hartanya pada nilaian akhirat dengan infak dan sedekah. Ya, orang tak ada harta macam mana? Harta kita banyak tuan-tuan. Tak semestinya dengan harta. Harta masa. Masa adalah modal untuk kita melakukan ketaatan. Tuan-tuan, ada juta-juta buat KLCC 1 minit, mana boleh? Maka masa ni modal. Lebih mahal daripada duit. Sebab duit boleh simpan, masa tak boleh simpan. Betapa bernilainya masa. Tanah-tanah tuan-tuan boleh simpan tak? Boleh. Rumah boleh simpan. Duit boleh simpan. Masa tak boleh simpan. Masa berjalan. Dan masa ni Allah Ta'ala tak bagi pada siapa-siapa pun lebih 24 jam. Walaupun dia ulama, tetap 24 jam. Walaupun dia siapa, miskin ataupun kaya, tua atau muda, semua dapat 24 jam, tak akan dapat 25-26 jam sehari. Betul tak? Tapi tuan-tuan, bukan persoalan berapa masa yang kita dapat, 50, 60, 90, tapi berkaitan tentang apa yang kita isi dengan umur ini. Ini dia. Dekat akhirat nanti, apa yang kita isi?
Ada orang yang dihidup sebagai tengkorak hidup dia. Itu kata-kata yang dikata untuk orang penagih dadah. Tapi ini kata-kata untuk orang yang lalai. Bagaikan tengkorak hidup. Dia hidup 50 tahun lalai, tak ada mana dia hidup. Sebab dia bukan berapa umur yang dia dapat, tapi apa yang diisi dengan umur ini. Allahu Akbar. Maka sebab itu hadirin yang dikasihi Allah sekalian, bila tanya dengan sahabat berapa umur, sahabat jawab 10. Padahal masa tu sahabat sebut tu umur 50, 40. Tapi sahabat kira umur yang betul-betul bernilai ketika mana melakukan ketaatan pada Allah. Mana zaman jahiliah tak dikira. Itulah zaman kita ada zaman jahiliah kita. Zaman kita mungkin kita tinggal sembahyang, ustaz. Saya dulu kerja kanopi. Saya tak sembahyang waktu muda-muda saya zaman kerja. Yalah, orang nak kena kahwin, saya nak siapkan dan sebagainya, saya tak sembahyang. Maka apa dia? Maka sekarang ni baru saya nak sembahyang. Masa tu umur berapa? Umur dah 50, 60. Maka kalau 3 tahun baru start sembahyang, maknanya umur yang sebenarnya bernilai itu baru 3 tahun. Walaupun Allah bagi dia umur 63 tahun contoh. Sebab itu tuan-tuan, kita kena faham tentang nilai dalam hidup. Ya, maka nilai dalam hidup adalah ketaatan pada Allah. Tuan-tuan, orang yang tak sembahyang, segala ketaatannya, segala kebaikannya tidak diterima. Sembahyangnya, puasa tak diterima, sedekah tak diterima, kebaikan. Tak, saya ni ustaz nampak je macam ini, tapi saya apa dia? Saya jaga sembahyang. Ya, saya saya walaupun ustaz nampak saya ni apa dia? Ya, saya tak sembahyang, tapi semua kebaikan saya buat. Tak dipandang satu pun oleh Allah. Kerana sembahyang adalah apa dia? Kunci masuk syurga. Pertama sekali yang ditanya oleh Allah ke akhirat, sembahyang. Siapa tak sembahyang, semua amal tak diterima oleh Allah. Hari ni buat apa? Saya sedekah dekat masjid 1 juta. Sembahyang, tak sembahyang, tak diterima oleh Allah. Kadang ada orang bermudah-mudah, ustaz tak apa, tak sembahyang boleh qada. Tuan-tuan, saya nak sebut, kita ganti 1 juta pun takkan sama dengan 1 yang kita tinggalkan. Ni dia. Tu besarnya sembahyang. Ada orang bermudah-mudah. Ya, dalam mazhab Bali, siapa tak sembahyang tidak wajib dikuburkan di perkuburan orang Islam, tak wajib disolatkan, dikafankan. Kenapa dia? Kerana sembahyang ni antara kufur dan juga iman. Antara kufur dan Islam. Nak beza orang sembahyang, nak beza orang Islam tak Islam, sembahyang. Itu perbezaan yang disebut oleh baginda Rasulullah. Hadirin yang dikasihi Allah, itu ya, kita kena jaga betul sembahyang. Ya, dari tuan-tuan alhamdulillah pergi surau, pergi masjid ni, kita risau sebab ulama banyak penggaji-penggaji sebut di negara kita 80% penduduk tak sembahyang. Allahu Akbar. Ini satu cerita yang sangat amat menduka citakan. Sebab sembahyang ni tandanya taat kepada Allah, dan bila dia taat pada Allah, dia disiplin dengan Allah, insya-Allah dengan manusia dia akan baik. Tapi kalaulah dengan Allah yang bagi rezeki, dia boleh langgar. Jadi kalau dalam dunia pekerjaan, dia boleh langgar bos. Dalam dunia kita kata organisasi, dia akan langgar pimpinan. Dalam dunia hidup, ya, bermasyarakat, dia akan gagal. Sebab apa dia? Dengan Tuhan yang beri rezeki, dia boleh gagal. Sebab itu maknanya in future, pada akan datang kita akan melihat satu generasi yang semakin lemah. Pada setiap hari kita akan dengar, kita nakkan perubahan. Tapi kalaulah anak-anak muda kita, yang generasi baru ini, mereka terus meninggalkan sembahyang, maka kita akan nampak kehancuran yang akan berlaku pada akan datang. Sebab itu, inilah tanggungjawab yang kita perlu pikul bersama untuk memastikan generasi kita, anak cucu kita, untuk benar-benar jaga sembahyang, jaga Allah, mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan juga dekat akhirat. Maka sekadar itulah perkongsian yang saya boleh kongsikan pada malam ini. Dia memberi satu suntikan pada kita untuk sama-sama berbekal, mempersiapkan bekalan kita sebelum kita mati. Maka mari kita mengakhirkan pertemuan ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami, Allah yang melonggok tinggi, dosa yang kecil maupun dosa kami besar, dosa yang kami sedar maupun yang kami tak sedar. Ya Allah, api lighter, ya Allah, api lighter pun kami tak sanggup menahan panas. Macam mana kami perlu menanggung pedihnya api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami semua yang berdatangan ini bakal jenazah. Kami sedang menunggu giliran kematian kami, ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, kami yang berdatangan ini, ya Allah, tak kala mana kematian itu datang, sudilah anak kami yang paling saleh untuk uruskan jenazah kami, mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya untuk kafankan kami, baluti kain kafan ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya untuk salatkan kami, iringi kami ke perkuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat, ya Allah.
Allah. Langkah demi langkah seorang-seorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami seorang-seorang ditemani kala jengking dan ular ya Allah. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doa ni ya Allah. Ya Allah, walau sekeji mana kami, walau sehina mana kami ya Allah, walau sebanyak mana pun dosa kami ya Allah, sudilah kau ampun dosa-dosa kami ya Allah. Kami semua pendosa yang banyak ya Allah, ampun dosa-dosa kami itu ya Allah. Pada malam ini ya Allah, kami yang sakit sembuhkan penyakit kami ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Yang ada anak, jadikan anak kami anak saleh dan salehah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada riya, ujub, sum'ah dan takabur ya Allah. Hiasi diri kami ya Allah dengan sifat mahmudah seperti syukur, sabar dan radha ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tuan-tuan yang dikasihi